Kena cerita bab dosa pahala. Cerita bab dosa pahala. Kena cerita bab dosa pahala. Kena cerita bab mengumpat tu apa dia, dusta tu apa dia, memaki tu apa dia, melaknat memfitnah tu apa dia. Supaya apa? Supaya mereka, bila mereka balik, mereka tidak melakukan dosa yang berkait dengan anak Adam. Dia banyak berkait dengan anak Adam ni. Kalau pakai tangan lidah lah. Berkait dengan anak Adam. Berkait dengan lidah. Ni memaki pun semua termasuk di dalam dosa lidah yang berkait dengan anak Adam. Cuma tengok dalam FB tu, Allah dok gamuk lah kita kata. Buka-buka FB, orang Melayu, orang Islam, anak bini pakai tudung. Hak anak bini pun pala dogo tu dah pelik. Hidup maki hamu ulama. Tengok-tengok FB dia, anak bini pun pala dogo tu dah pelik sikit dah. Ni anak bini pakai tudung. Atas dunia pun takkan ke mana ni. Macam adilah. Atas dunia pun lari sembunyi diri. Dia orang cari. Bila dia kata tu, share. Siapa ni orang ni? Dia ni doktor, ada klinik dia. Orang cari siapa klinik. Tak isi je lah dia ni. Atas dunia tu. Di hari akhirah macam mana kau dah minta maaf? Ni maksud lidah memaki. Kita sebut memaki lah. Memaki, dan kita Hidayatul Saliki memaki dan juga melaknat. Melaknat ni saya tulis dalam kitab Hidayatul Saliki Masyarakat nombor 3 ni. Melaknat yang ni menyumpah. Ustaz ngaji untuk guru saya. Melaknat yang ni menyumpah. Menyumpah deh. Melaknat melaknat yang ni menyumpah. Laknatullahi alal kafirin. Saya mengajinya. Mengutuk oleh Allah atas segala orang kafir. Melaknat ni menyumpah, mengutuk. Itu makna laknat. Hak maki ni dengan perkataan-perkataan yang jahat, yang kasar lah. Itu memaki. Cuma kalau dalam FB tu, dia akan jadi macam, dia banyak pergi pada jidal, mujadalah, berbantah-bantah. Itu maksud lidah. Jidal, mujadalah, berbantah-bantah. Itu di antara maksud lidah. Hak dalam kitab Hidayatul Salikin ni, maksud lidah yang keberapa? Dia mujadalah. Yang keempat, nusyat 61. Keempat, engkau peliharakan lidahmu itu daripada mirak, yakni mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia dan membenarkan akan dirinya. Ni mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia dan membenarkan dirinya. Ni haji ni itulah letang tu. Tu mirak, tu di atas perkara yang diharamkan. Dan jidal, mujadalah, yakni berbantah-bantah. Itu jidal, mujadalah, munaqasyah, ini membantahi akan perkataan orang lain. Tu. Kerana sekarang itu menyakiti bagi orang. Dia ada mirak, jidal, munaqasyah. Ini nusyat 61. Hak jenis letang tu. Kalau orang biasa tengok parlimen tau, parlimen. Ada jenis gitu. Hak jenis ni letang, kata apa-apa pun macam tak ada hukum. Kalau orang hak bukan orang Islam, dia tak ada hukum. Orang Islam, dia punya perkataan tak tahu nak ceritalah. Tu. Nak duduk mana semua tu? Benda harus ke gitu? Benda halal ke? Adapun kita untuk menegakkan kebenaran lain cara. Untuk menegakkan kebenaran lain cara. Untuk berbantah, mempertahankan kesalahan. Salah, beritahu salah lah, minta maaf lah. Pusing punya pusing. Tambah pula kesalahan yang lain. Capur pula dengan hak jenis tak ada hukum hakam. Letang, celah dengan perkataan-perkataan yang menyakiti orang. Ni tak ada hukum mereka ni. Tak ada halal haram ni. Tak ada hukum, tak ada halal haram.
Kalau orang bukan Islam tu memang dia tak ada hukum. Ni orang Islam. Itu maknanya daripada mujadalah. Adapun kalau munazarah lain. Mana dengan perkataan ke dengan tulisan ke, kita mendatangkan hujah untuk menegakkan kebenaran. Bukan pakai keng dah ni. Pada pakai keng. Keng ni apa? Faham tak pakai keng? Cakap apa pakai keng? Menegakkan benang basah tau. Itu diharamkan. Itu memang diharamkan. Itu semua maksiat lidah belaka. Jadi kalau dalam FB, dia bersama juga. Dia nak mempertahankan kebatilan. Adapun nak menegakkan kebenaran dengan hujah-hujah agama, itu syarat membenarkan. Tapi dia ada adab dia lah pula. Ada adab kena jaga. Kalau kita nak munazarah, kita nak menegakkan kebenaran. Sebab memang terkadang perlu kepada perdebatan untuk menegakkan kebenaran. Imam-imam muktabar terdahulu pun mereka terkadang berdebat dengan puak-puak yang salah. Berdebat dengan puak-puak yang salah. Kisah Imam Abu Hanifah apa semua tu. Untuk berdebat dengan orang-orang yang salah. Itu dituntut pada syarak. Kalau ada orang yang berkemampuan. Sebab nak munazarah, nak berhujah menegakkan kebenaran ni, satu kelebihan yang lain. Ilmu banyak sekalipun tak semestinya dia boleh berdebat. Ada orang ilmu tak ada tapi dia pandai pula. Ada kat pesan gitu, bukan kebenaran pun. Dengan kejahilan dia. Ilmu ada sikit-sikit tapi dia pandai. Pandai mengolah. Tapi orang ada ilmu sekalipun dia tak pandai nak Allah, tak jadi apa juga. Ilmu dia banyak. Dia boleh menegakkan hukum hakam. Tapi kalau secara berhujah berhadapan, kemungkinan dia tak ada kepandaian. Faham tak ni? Tapi ada imam-imam muktabar, ilmu mereka banyak dan mereka pandai berhujah. Ada orang yang boleh berhujah. Orang kafir pun boleh serendar. Orang kafir pun boleh masuk Islam. Pandai dia menegakkan hujah. Untuk supaya orang kafir itu menyedari kebenaran agama Islam. Tapi terkadang ilmu agamanya tidak ada. Bila ditanya pula orang berkaitan dengan akidah agama, dia cerita akidah salah pula. Dia boleh menarik orang bukan Islam masuk Islam. Tapi orang Islam yang ada dah ni, kalau pakai hak dia, kena dibawa hak akidah yang bercanggah dengan akidah yang sebenar. Saya pernah dengar persoalan yang berkaitan dengan perkara jahat. Soalan tu ditanya di hadapan orang kafir ramai. Orang kafir ramai. Soalan tu. Nak jawab macam mana? Jawab, jahat ni, kafir kamu tu kodok-kodak. Kafir berdengar. Dah kodok-kodak mu senyap sudah lah. Ayah berhujah lah dah. Nak jawab kan ni? Kalau dah kita mengajar masjid tak apa. Kalau majlis tu orang kafir ramai, tanya. Macam mana dengan perkara jahat? Soalan dia bukan gitu. Ni soalan dia panjang, bukan maksud bukan gitu. Adakah telah ditentukan oleh Allah? Nak jawab macam mana? Telah ditentukan oleh Allah. Orang Islam pun cengang dah dengar jawapan. Orang kafir, macam mana nak jawab? Jadi dengar macam mana dia boleh nak jawab soalan ni. Dia hadapan orang bukan Islam, orang kafir ramai. Sebab cerita perkara jahat ni, kodok-kodak atas masjid pun terakak punggung. Atas masjid pun jadi kecoh. Atas masjid pun jadi huru-hara. Hak jahat kodok-kodak juga. Ni orang kafir ramai, macam nak jawab? Kena bukan hak Tuhan. Hak jahat bukan mari Tuhan. Tengok. Dia pandai berhujah, boleh menarik orang kafir masuk Islam. Tapi macam mana akidah Islam, akidah agama yang sebenar? Sebab dia bukan berilmu dalam bab agama. Bab agama kita ni. Pada ni. Tapi dia bijak dalam satu-satu perkara. Tapi bab ilmu agama satu hal pula. Tapi nak ceritanya, kalau dahulu memang ada ulama-ulama besar, dia mampu berhujah. Dengan hujah yang sebenar. Dengan hujah yang sebenar. Kalau ilmu tak ada, pandai berhujah, bukan dengan hujah yang sebenar. Memang dalam hukum agama, berhujah menegakkan kebenaran itu dibenarkan pada syarak, bukan dituntut pada syarak kalau ada berkemampuan.
Tapi bukan berdebat macam nak FB yo. Kau pakai ikut dang sekali yo. Lepas tu habis-habis puas berdebat, tu biklah pula. Maki hamung tu. Tu bik maki hamung dalam tulisan tu. Mencela, kutuk, mengutuk. Atau ada benda tu tak ada hukum tu. Tu tak ada hukum. Mana apa dia? Seolah-olah tak ada akhirah. Tu kena jagalah. Hak dan habis kena jaga diri kita, keluarga kita. Daripada hak maksiat lidah yang peranang dia sekarang adalah tangan. Sebab dia sama je. Yang haram berkata dengan lidah, haram kita tulis dengan tangan. Dia sama hukum. Yang haram kita berkata dengan lidah, haram kita tulis dengan tangan. Dia sama je hukum antara berkata dengan menulis. Antara berkata dengan menulis, dia sama saja hukum. Kalau hukum mengharamkan kata seumpama tu, maka hukum juga mengharamkan tulis. Bukan kata tulis tak masuk dalam berkata-kata tak. Yang diharamkan berkata-kata, maka diharam juga dengan tulisan. Bukan dengan tulisan lah, yang lebih mudarat laginya dan berpanjangan. Sebab tu hadis Nabi itu, zikruka akhaka bima yakrah, menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang yang ia benci. Dalam syarahan hadisnya, zikruka ay bilafzika, dengan lafaz. Au kitabika, ataupun tulisan. Au isyaratin, ataupun isyarat. Sama juga. Isyarat. Katanya tidak, tapi isyarat dia tu renek, pendek. Sebagaimana pernah diisyarat oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada seorang sahabat yang datang jumpa Nabi SAW. Sahabat tu pun keluar. Aisyah radhiyallahu anha tak kata, tapi Aisyah isyarat dengan tangan bahawa sahabat Nabi tu pendek, renek, gendoh. Maka Nabi kata, engkau telah mengumpat akan dia. Aisyah tak kata, tapi Aisyah isyarat. Sama juga dengan mata, jeling dengan mata, keling, kenyik, kenyik. Sama tu. Mari orang yang kurang, dia pun keling kawan dia. Mari tepat. Ini orang kampung mana ni? Orang darat mana? Sama tu. Itu diharamkan. Mulut tak bunyi, tapi dengan mata, dengan isyarat sama je. Dengan tulisan pun sama. Mana mengumpat ni bukan hanya dengan lafaz, dengan lidah semata-mata, bukan termasuk dengan tulisan. Jadi mengumpat, melaga orang, memaki, dengan lidah dan juga dengan tulisan. Ini antara maksiat anggota zahir yang wajib kita memelihara. Dan melihat aurah. Melihat aurah tu pergi kepada maksiat daripada mata pula. Melihat aurah itu maksiat mata. Dalam kitab Widatus Salikin ni, maksiat mata melihat akan perkara yang diharamkan. Melihat akan perkara yang diharamkan. Melihat akan perempuan ajnabi. Tu melihat yang diharamkan. Melihat akan aurah. Hak mata ni, hak dalam kitab Widatus Salikin, musyad 58. Maka hendaklah engkau pelihara matamu itu daripada 4 perkara. Pertama, engkau pelihara daripada melihat akan segala yang diharamkan, seperti melihat perempuan yang halal, perempuan yang ajnabi. Kedua, engkau pelihara daripada melihat muda belia, baik rupanya, melihat dengan syahwat. Ketiga, engkau peliharakan daripada melihat kepada orang Muslim dengan menghina akan dia, dengan pandangan menghina. Keempat, engkau pelihara daripada melihat akan dengan dia daripada segala aib. Kemudian dalam kitab Pandangan Berhati,
melihat akan aurah, melihat akan perempuan yang halal, perempuan ajnabi hukumnya adalah haram. Sama ada melihat tu dengan ingin, dengan syahwah ataupun tidak dengan syahwah. Haram melihat akan perempuan ajnabi. Macam mana perempuan ajnabi melihat perempuan melihat lelaki ajnabi? Sama sahaja. Sama sahaja. Antara lelaki melihat perempuan ajnabiyah dengan perempuan melihat lelaki ajnabi. Pada ayat dua-dua tu sama je. Yaghdudna min absarihinna. Memejam mereka itu akan pandangan mereka itu perempuan. Dia sama je. Lelaki wajib memejamkan pandangan daripada melihat perkara yang diharamkan. Perempuan itu sama. Dan sebagaimana lelaki haram melihat muka perempuan ajnabiyah, sama ada ingin ataupun tidak, syahwah ataupun tidak, sama juga hukumnya. Perempuan melihat lelaki ajnabi, sama je hukum. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, sama dengan pandangan mazhab Hambali. Adapun pandangan Imam Rafi'i, pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hanafi Maliki, lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki, yang haramnya dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat, tidak haram. Faham tak ni? Sekarang lelaki tengok perempuan, muka perempuan ajnabiyah. Perempuan melihat muka lelaki ajnabi, sama ada dengan syahwah, dengan keinginan, dengan nafsu, ataupun tidak ada syahwat, hukumnya adalah haram. Lelaki tengok muka perempuan tua, haram tetap haram. Perempuan muda tengok muka lelaki tua ajnabi, haram tetap haram. Ada syahwah, tak ada keinginan tu, pangkat mak ataupun nenek, haram semata-mata. Perempuan tengok muka lelaki ni pangkat ayah, pangkat datuk, haram semata-mata. Walaupun tak ada syahwah sekalipun. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan Imam Nawawi, sama dengan pandangan mazhab Hambali. Adapun pandangan Imam Rafi'i, pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, sama dengan pandangan mazhab Hanafi Maliki, sama hukum. Lelaki tengok muka perempuan ajnabiyah, perempuan tengok muka lelaki ajnabi, hanya diharamkan apabila ada syahwat, tengok dengan hawa nafsu. Ini pandangan Imam Rafi'i. Kemudian pula kena ingat, pandangan Imam Nawawi haram melihat muka perempuan ajnabiyah. Pandangan Imam Nawawi, muka perempuan ajnabiyah tu aurah, wajib ditutup daripada awal. Sama dengan pandangan mazhab Hambali. Pandangan mazhab Hambali, al-mar'atu auratun, perempuan sekarang tu aurah, termasuk muka pun aurah. Faham tak ni? Pandangan Imam Nawawi, pandangan muktamad mazhab Syafi'i, buka kitab jawi mana pun, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabiyah sekalian badan, tak ada kecuali. Faham tak? Perempuan ada 4 aurah. Perempuan ada 4 aurah. Lelaki ada 3 aurah. Perempuan ada 4 aurah. Yang pertama, aurah di dalam sembahyang, sekalian badan, melainkan muka dan 2 tangan. Satu. Sekalian badan, melainkan ada pengecualian muka dan 2 tangan. Aurah pertama dalam sembahyang. Aurah kedua, di hadapan lelaki ajnabi, sekalian badan, tidak ada melainkan. Kalau ada melainkan, macam aurah dalam solat, maka tak ada panggil 2 aurah, panggil 1 je lah. Mana 1? Aurah perempuan di dalam sembahyang,
Begitu juga aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi, sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Jadi satu je. Dah, bukan. Dia dua berasingan. Ada, ini pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Dia ada 4 aurah perempuan. Yang pertama, aurah perempuan di dalam solat, sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Yang kedua, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi, sekalian badan, tak ada pengecualian. Muka aurah, tangan aurah, mata pun aurah. Ini pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Terkadang pakai purdah, dia punya buka dekat mata tu luah, celok pula mata, bedak pula tepi mata, tajam pula pandangan mata. Benda orang perempuan. Oh, kalau mata tak buka, pakai tutup juga, nak berjalan macam mana? Langgar tiang lah, jatuh parit, jatuh longkang. Tutup sekalian termasuk mata dengan kain yang nipis. Hati baru tu. Gimana? Pelik juga orang perempuan ni. Ini sama je kadang-kadang. Orang awam pun sama. Yelah, keluarga orang berilmu pun sama juga. Orang awam pun sama, keluarga berilmu pun sama. Dia pakai burdah. Dia pakai burdah. Tapi hari-hari gambar dia termasuk dalam FB. Hari-hari buku gambar dia masuk dalam FB. Kamu nak tutup, kamu ambil gambar apa? Nak tutup muka, jangan pakai gambar lah. Muka tutup, gambar hari-hari masuk FB. Pelik kata ni. Mu nak tutup ke mu nak buka, nak tayang kat orang? Nak tutup, lepas tu apa gambar hari-hari dalam FB? Ni orang perempuan, ni orang perempuan. Adalah. Orang awam pun ada, keluarga orang berilmu pun ada. Orang awam pun ada, keluarga berilmu pun ada. Jadi suami dia macam mana? Kamu orang berilmu, kamu biarkan isteri kamu tu hari-hari masuk gambar dalam FB. Yang isteri kamu tu pakai purdah, tutup muka, lepas tu masuk gambar buat apa lagi? Tak payahlah. Tu kata, nak tutup ke nak tayang? Sebut salah tau. Nak tutup tapi nak tayang. Nak tutup tapi nak tayang. Nak tutup, tutup lah, jangan duk tayang. Nak tayang, bukalah muka, jangan duk tutup. Kata-kata pelik. Dia nak apa sebenarnya? Habis. Orang lelaki tak pelik lah. Orang lelaki lepas gambar-gambar, lepas gambar lelaki, orang perempuan. Tu aurah yang kedua. Dia ada 4. Yang ketiga, ni paling banyak lah perempuan. Antara pusat dan lutut. Ni paling banyak. Perempuan, macam kita lelaki tu juga, antara pusat dan lutut yang paling banyak. Mana tu pusat dan lutut perempuan ni? Di hadapan lelaki mahram, antara pusat dan lutut. Tu aurah dia. Daripada lelaki mahram antara pusat dan lutut, dengan perempuan muslimah, perempuan Islam, pusat dan lutut. Kemudian ketika keluar seorang diri, perempuan ni ada aurah, pusat dan lutut. Dia ada paling banyak antara pusat dan lutut. Yang keempat, aurah perempuan di hadapan perempuan kafirah. Dia tu hadapan perempuan kafirah. Itu aurah lain. Di hadapan perempuan muslimah antara pusat dan lutut. Di hadapan perempuan kafirah hanya dibenarkan buka tempat yang zahir ketika al-ishtighal al-manziliyah dipanggil. Ketika bersibuk atas rumah. Ketika bersibuk atas rumah ni biasanya macam mana? Ketika bersibuk atas rumah ni biasanya kepala buka, tengkok buka, pangkal lengan buka, pangkal kaki buka. Itu je boleh dibuka di hadapan perempuan kafirah. Ini perempuan sama perempuan sekarang. Ini perempuan Islam, itu perempuan kafirah, kafir. Jadi aurah perempuan Islam di hadapan perempuan kafirah, sekalian badan, melainkan tempat yang zahir ketika al-istighal al-manziliyah, ketika bersibuk atas rumah. Mana apa?
Kita tahu rumah perempuan, adakah pakai tudung kepala? Tak. Adakah pakai tutup tekak? Tak. Tangan ni, pangkal lengan ni pun tak tutup. Pangkal kaki pun tak tutup. Tu saja yang boleh dibuka di hadapan perempuan kafirah.